Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada berikan kita kesempatan mengimbau lagi kitab yang dinamakan sebagai Peliti Penuntut ataupun terjemah daripada Risalah Ma'alim Ta'alim oleh Syekh Muhammad Al-Rangkul Langgi Al-Fatwani ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan memahami ilmu dalam kitab ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Termasuk pada surat 58 pada kitab Rumi, pada bab menghormati teman, ataupun ke surat pada surat 22 yang pada kitab Jawi pada perenggan yang kedua, dan setengah daripada membesarkan ilmu kalau musani qadasallahu sirra, dan setengah daripada membesarkan ilmu itu yang membesarkan kawan-kawan dan saing-saing. Ini bahasa dia lah, kawan-kawan, saing-saing sama, yang bersama-sama dengan mereka itu pada menuntuti dan membaca, dan demikian juga sekalian murid-murid tuan guru itu. Maksudnya apa? Minta maaf, suara agak lain. Perancangan nak ke umrah tapi belum sampai, suara dia hilang dulu. Tapi doakan saya, insya-Allah perancangan itu boleh tergerak pada 10 hari bulan. Tapi kita cuba percepatkan, insya-Allah petang ni bergerak ke airport. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT dalam keadaan yang penuh mencabar sekarang. Dapat awalkan tiket. Tapi bila awalkan tiket tu adalah dia punya charge dan sebagainya. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Dan kita pun dah buat PCR test semua okey kat sini kan. Insya-Allah. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu membesarkan kawan-kawan. Membesarkan kawan-kawan. Ini bukan kasih kawan makan supaya dia besar. Maksudnya menta'zimkan, menta'zimkan rakan-rakan, saing-saing yang sama-sama menuntut ilmu. Seperti kita dalam majlis ilmu ni kan, kita saling menghormati di antara satu dengan lain. Dan orang sebenarnya kalau di luar sana, pada penuntut ilmu ni adalah sinar kepada mereka yang membawakan satu nur dalam kehidupan ummah pada penuntut ilmu. Sebab tu orang yang memahami dia akan menghormati penuntut ilmu. Kita bukanlah suruh orang sampai ke tunduk jalan jumpa kita dan sebagainya, tapi maksudnya itulah martabat sebenarnya orang yang menuntut ilmu. Dalam macam menuntut ilmu ini harus saling menghormati sesama sendiri. Jadi kita kerana kerana ilmu. Sebab kita mentakzimkan ilmu, dalam mentakzimkan teman yang menuntut ilmu. Bukan kerana diri seseorang, bukan kerana peribadi, bukan kerana tapi kerana ilmu itu sendiri. Sebab kita berbicara tentang ilmu. Sebab ilmu adalah punca manusia kita dihormati. Punca manusia dilantik menjadi khalifah disebabkan ilmu. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibekalkan dengan ilmu. Makanya ia diletakkan di tahap khalifah di atas muka bumi ini. Jadi kita sama-sama saing-saing ni, sama-sama kawan-kawan, sama-sama teman-teman yang menuntut ilmu ni, sama-samalah kita saling menghormati pada kaedah kaedah kita, dan sama-sama membaca, dan demikian juga sekalian murid-murid tuan guru. Maknanya kalau kita mentelaah bersama, berbincang bersama, itulah kaedah kita orang menuntut ilmu. Kalau ada selisih pendapat dalam kaedah kita menerima ilmu, kita bersikap dengan sikap yang terbuka. Kecuali benda yang ada nas kepada kata salah, benda itu salah, benda itu salah, kaedah itu salah, maknanya kita berikan penerangan yang salah, maknanya benda itu adalah salah. Tapi kalau ada dalil yang maknanya ada furuk masail, masalah cabang yang bercanggah pendapat, tetapi ada masing-masing ada nas hujah masing-masing, mana kita berlapang dada menerima satu kaedah hukum. Itu lagi segi fiqh lah. Kecuali kalau satu benda itu qat'i. Satu benda itu memang dah sah, benda itu haram katakan. So dia tidak boleh berubah kecuali keadaan daruri, dalam keadaan darurat. Itu lain. Tapi dalam keadaan apa sekalipun dia tetap menjadi satu kaedah yang haram, sebab hukum dia dah sandarkan daripada Al-Quran, Al-Quran dan juga hadis yang sahih.
Itu daripada sumber hukum lah. Jadi kalau bagaimanapun maknanya dalam kaedah menuntut ilmu ni kita berlapang dada untuk apa? Bermuzakarah, bermuta'alah sama-sama dalam ilmu. Maknanya kita saling menghormati. Sebab tu kadang-kadang walaupun daripada kuliah yang sama, daripada madrasah yang sama, daripada universiti yang sama dan sebagainya, kadang-kadang ada juga percanggahan pendapat. Sebab masing-masing penguasaan ilmu masing-masing. Kalau musannif ada sallallahu sirah dan bermula menuntut kasih dan berlemah lembut dengan cakapan itu, dicelakan pada sekalian perbuatan dan sekalian kelakuan-kelakuan melainkan pada menuntut ilmu. Kerana bahawasanya menuntut ilmu itu saiga bahawa menuntut kasih dan melemah lembut ia dengan cakapnya daripada tuan gurunya dan kawan-kawannya supaya dapat faham ia akan mengambil faedah daripada mereka itu. Dia tengok apa dia kata. Dicela kan, bukan pada menuntut ilmu, pada benda yang lain. Dan bermula menuntut kasih dan melemah lembut dengan cakapan itu dicelakan pada sekalian perbuatan-perbuatan dan sekalian kelakuan-kelakuan melainkan pada menuntut ilmu. Kenapa dicela? Sebab apa? Apabila bercakap dengan lemah lembut, apabila bersifat dengan lemah lembut ni, tujuan apa? Tujuan untuk menarik perhatian ummah, perhatian orang. Contohnya orang bisnes contohnya kan, dia cakap lemah lembut sangat-sangat, ini boleh Syekh ni tak ada masalah ni, ini kereta ni baik kalau jual kereta lah, contoh lah kan. Cerita semua benda yang baiknya, lemah lembut dia, tapi padahal sikapnya kasar. Apabila kita pusing je, kena dia kan ni pada muka dia kan. Itu maknanya apa? Maknanya tidak ikhlas dengan tujuan yang lain, tujuan yang apa? Untuk mencari keuntungan dan sebagainya. Itu satu kecelaan kan, satu kecelaan. Apalagi kalau orang niaga kan, kalau perempuan pun jadi apa? Jadi sales, perniagaan, dia kena cakap dalam nada yang tegas. Boleh tak perempuan bekerja? Boleh. Perempuan berniaga? Boleh. Tapi dia kena bercakap, bersuara dalam nada yang tegas, bukan dalam nada yang lemah lembut sampai merayu. Itu yang ramai yang cair. Berhati-hati yang perempuan kan, bukan tak diizinkan sebab masalah ummah, kena ada yang bekerja dalam keadaan sekarang, dunia sekarang contohnya kan. Tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang mematuhi syar'i, mematuhi syarak. Sebab perempuan ni semuanya, termasuklah suara anggotanya adalah aurat kan. Ada pendapat ulama mengatakan adalah aurat. Kalau mengikut pendapat Imam Syafi'i, wajah pun aurat, kena pakai niqab ni. Kita kata kita berpegang pada mazhab Syafi'i kan. Tapi kita ada kelonggaran dekat situ. Dalam kaedah apa? Selagi tidak menimbulkan fitnah, tidak mendatangkan syahwah dan sebagainya, masih tak menjadi masalah. Tapi kalau tengok orang pandang, orang ikut sampai balik rumah tu, kena. Sebab memang ada orang mengadu dengan saya, ustaz saya ni masalah, dia kata. Sebab orang kalau pandang saya, dia kata memang nak senyum je kata. Okeylah senyum tak apalah, kata baiklah macam tu. Dia kata tak apa ustaz, kadang-kadang ikut ustaz sampai minta nombor telefon lah apa dan sebagainya. Masalah saya ustaz, dia kata. Masalah dia kata. Saya kata nak buat macam mana? Saya kata cara yang mudah, dia kata ambil kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Pakai niqab lah. Sebab wajah tu menimbulkan fitnah, menimbulkan ghairah, menimbulkan kesukaan kepada orang. So kena tutup lah. Jangan kata ustaz menyusahkan, untuk tak, itu untuk kebaikan. Sebab kecantikan perempuan hanyalah untuk suaminya kan. Tutup lah kan. Tapi yang buka tak ada masalah kan, kalau tak ada mendatangkan fitnah. Maksudnya kalau yang mendatangkan fitnah. Jangan saya kata ustaz tu semua lepas ni pakai niqab, tak. Tapi tak nak pakai niqab pun kena pakai niqab juga sekarang. Dipaksa pakai niqab, dipaksa tu pakai emas kan. Itu hikmah pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau berniaga ke apa, bercakap dengan nada yang tegas, bukan marah kan, nada yang seperlunya. Orang tanya makanan tu, katalah orang tanya, okey barang ni berapa ringgit? Ini harga dia RM10. Selesai masalah kan. Ini barang ni cantik tau, gini harga dia RM10. Tengok
Panjang ceritanya. Memang kalau ikutkan bahagian marketing memang macam tu lah kan. Tetapi bercakap dengan nada yang tegas. Maknanya yang kita nak promote ni barang, bukan orang. Kena berhati-hati. Itu kan jadi fitnah. Contoh lah, minta maaf cakap, kadang-kadang kita angkat telefon je cukup kan. Laki pun sama juga kan. Kalau orang lain telefon tu, angkat nombor je, hello. Kena tengok nombor isteri dia telefon, hello nak apa. Perempuan pun macam tu juga kan. Kalau kita telefon dia, bang kenapa, alah mak. Cuba kalau orang tengok, kalau kawan-kawan dia telefon, hello, kita tengah masak ni. Contohlah kan. Tapi kalau suami telefon, abang ni tengah masak lah, kacau je. Nak berkasih sayang pun tak boleh. Apa? Tetapi yang nak ceritakan di sini adalah apa? Tentang penuntut ilmu. Apabila kita bersama dengan penuntut ilmu, sama dengan rakan-rakan penuntut ilmu, yang kita lebih kepada kelembutan, bertutur dalam keadaan berlemah lembut. Dan ingatkan juga kepada lelaki, berlemah lembut, bukan lembut. Sekarang ni kena beritahu macam tu. Sebab berbeza dah dunia hari ni kan. Berlemah lembut, bukan lembut. Maknanya apa? Tegas. Sama juga bercakap dalam keadaan tegas. Maknanya menunjukkan sesuatu yang kita mahu dalam majlis ilmu tersebut. Apalagi bercakap dengan guru. Dan cakapannya daripada tuan guru dan kawan-kawannya supaya dapat faham, ia akan mengambil faedah daripada mereka itu. Supaya orang rasa orang rasa persahabatan tu hebat, persahabatan tu kuat, dan ingin bersama-sama berkongsi ilmu. Itu yang penting dalam kita menuntut ilmu. Itu bersama dengan sahabat, dengan kawan dan sebagainya. Supaya lemah lembut apa? Supaya kita menjadi akrab dan senang kita untuk bermuzakarah, mentelaah dan sebagainya. Habis. Dan kalau musannif ada sallallahu alaihi wasallam, dan saja bagi penuntut ilmu itu bahawa mendengar ia akan bacaan ilmu, dan hikmah itu dengan membesarkan dan memuliakan. Apa maksud dia? Dan saganya sepatutnya bagi penuntut ilmu itu bahawa ia mendengar ia penuntut ilmu itu akan bacaan ilmu itu dan hikmah itu, hadis dan Al-Quran itu, dengan membesarkan dan memuliakan, dengan mentakzimkan apa yang kita dengar dari segi ilmu. Tak kira bila, tak kira di mana. Kadang-kadang orang ni dipilih ilmu, dipilih situasi, dipilih tempat. Kalau kat masjid punya keadaan dia dengar lain sikit, kat surau lain sikit, kat rumah ngaji lain cara dia. Padahal itu ilmu. Di mana-mana juga ilmu adalah sama dan perlu ditakzimkan. Dan walaupun mungkin kita adalah seorang asatiza, seorang pengajar, seorang ustaz atau ustazah, dah tahu dah tentang ilmu tu, tapi apabila dengar seseorang membicarakan tentang ilmu, maknanya kita kena mentakzim, kena hormat. Jangan kita yang ustaz tengah mengajar kat depan atau ustazah tengah bicara kat depan, dia kat depan belakang bercakap. Sebab apa dia kata? Itu aku dah tahu dah. Selalu macam tu kan. Sebab apa? Sebab apa dia rasa? Dia rasa diri dia hebat. Dia rasa diri dia dah cukup bagus. Itu makna apa? Orang tidak ada tawaduk dalam ilmu. Pak tadi kata dekat sini apa? Sepatutnya mentakzimkan ilmu dan memuliakan, membesarkan ilmu. Walaupun ilmu tu kita dah tahu dah, kita dah dengar dah. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita pergi ke majlis ilmu, kalau kita jumpalah majlis ilmu, ada majlis ilmu, sila duduk dan dengar. Kalau ada waktu lah. Kalau mungkin kita memang masuk atas tujuan lain-lain tu soal lain lah. Tapi kalau kita pergi ke majlis surau ke apa semua, ada majlis ilmu, walaupun ilmu tu kita pernah dengar, kita dah tahu dah, ataupun kita juga adalah seorang asatizah, seorang pengajar, dengan pengajar bagi ilmu-ilmu agama, walaupun kita dah pernah dengar, sila duduk dan dengar. Sebab apa? Di situ dalam 10 patah, dalam 100 patah, pasti ada perkataan, pasti ada hujah yang kita belum pernah dengar. Kadang-kadang kita belajar macam contoh macam ni sekarang kita belajar kan. Kita baca dalam 3 muka. Dalam 3 muka surat tu, silap-silap satu muka surat pun kita tak ingat. Lepas tu kita mesti mengulang. Dan begitu juga cara penyampaian guru.
Cara guru sampai yang A, guru A macam ni, guru B macam ni, guru C macam ni. Ada kaedah dia yang lain-lain, pendekatan dia yang lain-lain. Nah, sebab apa? Kita perjalanan kita lain-lain, hati kita lain-lain, tujuan kita pun lain-lain. Ada orang kerana apa? Kerana material. Ambil kelas banyak-banyak, kejap hari ni pagi duha ada kelas, zuhur ada kelas, asar ada kelas, maghrib ada kelas, isyak ada kelas. Tak penat ke? Bukan tak penat, penat. Tapi nampak apa? Nampak wish, income banyak Ada yang begitu. Bukan semua, tapi nak cerita manusia, ada nama itu dia masing-masing. Kan? Begitu juga dengan apa? Dengan ada yang berkhidmat kerana apa? Lillahi ta'ala. Orang bayar ke, tak bayar ke, tak ada masalah. Sebab apa? Dia nak cari mardatillah, nak cari redha Allah. Tak penat ke? Penat juga. Tapi kena nampakkan redha Allah. Bukan senang nak dapat redha Allah. Apabila redha Allah, semuanya perjalanan akan rasa lancar. Walaupun contohnya macam ada sekatan ni, ada sekatan macam ni, ada sekatan macam ni, tapi dia tak rasa itu satu masalah. Dia itu satu apa? Satu benda yang mudah untuk diatasi. Sebab apa? Sebab dia nampak segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada orang dia tak kisah apa pun, tapi dia nak cari nama. Kan? Bila dia dikenali, saya tak kisah bayar ke tak bayar ke, sikit ke banyak ke, janji apa? Cepat, glamour. Ada macam tu juga. Masing-masing punya nama itu. Tapi kita sematkan dalam kita apa? Ta'lim ni pertama sekali disuruh perbetulkan niat. Sama kita yang datang. Oh, ustaz hari ni, ustaz orang tadi, ustaz ni. Tak. Sama-sama kita. Kita ingat peringati. Ada ini nasihat. Kita ingatkan. Sebab apa? Kita datang ni pun tujuan kita untuk apa? Oh, sebab ada kawan ajak ustaz. Ustaz apa? Kalau saya tak datang, malu pula. Kawan tu dah rajin dah datang kuliah. Kan ada yang macam tu. Kan? Ada yang kata, ustaz, saya ni dah mula berubah. Jadi kalau saya tak menuntut ilmu, saya rasa saya akan jadi jauh daripada perubahan ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari satu niat yang baik. Ustaz, saya rasa saya masih ada kekurangan, jadi saya perlu menuntut ilmu. Itu satu niat yang baik. Emak apa pun itu kita dan tujuan kita letakkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kami diajar begitu. Waktu orang datang dulu, semua dia tanya tujuan belajar buat apa, nak cari apa, nak jadi apa, nak cari apa dan nak jadi apa. Macam-macam lah. Ada yang jadi ustaz, ada kan nak datang jadi mufti, sungguh jadi mufti dia kan, kat Malaysia ni kan. Ada tujuan kata apa, saya nak jadi ulama, saya nak jadi orang hebat, saya nak jadi apa, orang berilmu. Tok Guru kata satu niat perbetulkan dulu. Apa dia? Niat untuk mencari mardatillah, untuk mencari redha Allah. Kalau kita jadi mufti sekalipun, kalau kita jadi qadi sekalipun, kalau kita jadi ustaz sekalipun, tapi kalau Allah Ta'ala tak redha, dia akan jadi masalah. Sebab apa? Sebab dia akan jadi, aku mufti, aku keluarkan fatwa, aku nak cakap apa, aku cakap lah. Benda yang salah pun aku boleh betulkan. Kan? Kata musang berjanggut apa? Ni undang-undang kita yang punya, kita yang cipta. Betul? Dia pun urut janggut dia. Dia janggut panjang sikit. Tak? Sebab apa? Dia rasa dia boleh ubah, dia boleh buat. Dia bukan kerana Allah. Kalau dia kerana Allah, ini undang-undang sudah pun termaktub, dah ada nas, dah ada dalil, dah ada apa, dah cukup. Itu kaedah penuntut ilmu. Makna kenapa? Kena mentakzimkan ilmu itu sendiri. Kena hormat kepada ilmu. Tak kira, jangan pandang orang yang bercakap. Kadang-kadang dia tengok je ke, ustaz tu dia pakai songkok lah, dia tak pakai kopiah, tak pakai serban, tak pakai jubah. Bukan, ini tak bagus ni. Jangan macam tu. Sebab ilmu bukan dinilai daripada pakaian. Tak ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan pun bukan jadi model pakaian. Kan? Sunnah itu soal lain. Sunnah yang pertama apa dia? Adalah mengikut syar'i. Pakaian mengikut syariat apa dia? Menutup aurat, khalas, selesai. Tapi yang sibuk ustaz pakai serban kenapa? Sebab saya jumpa hadis Rasulullah memakai serban.
Saya tak tengok, kata orang, saya tak pernah tengok serban Rasulullah, tapi dikhabarkan di dalam hadis sekian. Kaedah dia macam ni. Ekor dia satu hasta dan sebagainya. Dia punya apa, panjang dia bagaimana, cara lilit dia bagaimana. Daripada sumber hadis dan juga daripada ulama. Jadi itu adalah satu kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang sentiasa memakai serban. Ialah maksudnya ada juga hadis ketika itu Rasulullah dalam keadaan terbuka dan sebagainya. Tapi maksudnya sentiasa memakai serban. Maknanya perkara itu adalah perkara yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kenapa kita tak nak ikut? Memang tidak disuruh, cuma dia memberi maklum bahawa Rasulullah pakaian tersebut, memakai jubah dan sebagainya. Kan? Itu saja. Tapi kalau kita nak ikut, tak nak ikut pun tak jadi masalah, tidak menjadi berdosa, tidak menjadi satu perkara yang haram. Kadang kata tak ikut cara pakaian Rasulullah jadi berdosa, tak. Tapi mudah-mudahan yang ikut tu dapat pahala. Sebab perkara yang Rasulullah suka. Itu dia katakan sunnah. Sunnah ada sunnah yang wajib. Sunnah wajib apa dia? Solat. Rasulullah sentiasa solat. Yang tu kenapa tak nak ikut? Kan, Rasulullah sentiasa solat berjemaah bagi lelaki. Ingat, Rasulullah solat berjemaah. Lelaki solat berjemaah wajib. Ya ustaz, dalam mazhab Asy-Syafi'i apa dia? Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Sedap jawapan tu. Orang lain buat kita tak payah. Macam ya pun. Memang ramai orang berfikiran begitu. Tak apalah ustaz, dah ada yang membuat tu, tak payahlah ustaz. Kan? Dah lepas lah, kita punya balak dah lepas lah, dia kata. Balak kita dah lepas. Dia tahu pula balak dah lepas tak lepas. Itulah dia kata. Orang lain buat kita tak payah. Banyak orang fikir macam tu. Fikirkan perkataan fardu itu dulu. Benda yang diwajibkan. Baca banyak-banyak buku hadis dan sebagainya, kitab-kitab hadis dan sebagainya. Rasulullah tak pernah tinggal, hatta dalam perang. Macam dalam perang pun tak tinggal sembahyang jemaah. Ada sembahyang khauf dan sembahyang keadaan takut. Dah kita lelaki sembahyang kat rumah. Kalau sembahyang kat rumah tu bukan lelaki. Nak cerita apa tu? Sembahyang kat rumah tu bukan lelaki kan. Muslimat yang sembahyang kat rumah, perempuan yang sembahyang dekat rumah. Itu pun dia terbuka, dia diberikan keringanan kalau keluar untuk menuntut ilmu. So lelaki sembahyang kat rumah ni cerita apa ni? Mulai ini tanamkan dalam diri kita wajib solat berjemaah. Jangan tanya fardu apa ni, fardu kifayah ke fardu ain ke. Itu ambil fardu tu dulu, perkataan fardu tu dulu. Benda yang diwajibkan. Sama dengan sembahyang. Kadang-kadang sembahyang sunat, ustaz tu tak apa, tu sunat hayat je ustaz, tak kuat. Sembahyang memang dia sunat. Setiap benda perkara yang kita buat sunat dapat pahala. Buatlah. Kita dapat perkara itu sunat. Itu sunat je ustaz, sunat tak nak buat. Ambil ilmu perkara itu sunat, maknanya dia dah tahu dah. So sunat sepatutnya kita buat. Sebab itu adalah sumber pahala. Tapi kita dapat tu sunat je ustaz, sunat dia tak nak buat. Kan? Basuh apa? Basuh telinga kan? Basuh telinga ketika wuduk. Sunat ke wajib? Sunat. Rukun yang sunat. Tapi apa? Itu dia tinggalkan. Basuhlah. Sebab setiap anggota yang terkena wuduk akan menjadi apa? Saksi di yaumil qiyamah, akan bercahaya. Apalagi kalau kita melebih-lebihkan pada basuhan. Hadis sahih. Buka kitab Riyadhus Shalihin. Kan? Tak nak kita dikenali di akhirat. Tak nak orang tengok, siapa tu bercahaya. Bukan kita nak berbangga, tapi itu adalah janji Allah bagi orang-orang mukmin, bagi orang beriman. Dikenali di yaumil qiyamah. Rasulullah kenal kita dengan apa? Dengan cahaya. Berjuta umat ni daripada zaman dulu. Zaman Nabi Adam nak kenal macam mana? Kita pergi dekat dataran mereka, tengok orang ramai dah tak tahu nak cik kawan, dah susah. Tak usah cakap apa, ambil anak sekolah cukup. Betul, pakaian sama je, putih biru kan. Tak sekolah dengar putih biru juga. Biru je. Kan, dah tak kenal lah ni. Apalagi sekarang pakai emas semua kan. Memang tak kenal. Mana satu anak kita dekat sekolah. Bayangkan di yaumil qiyamah begitu berjuta-juta umat. Rasulullah nak kenal kita dengan apa? Dengan cahaya wuduk. Sebab tu wuduk ni kena ambil betul-betul. Bukan sekadar
cincai-cincai kan. Kita kat Malaysia ni air dah melimpah luar lah, sampai rumah-rumah pun tenggelam. Apa nak takut ambil wuduk? Kalau kat Arab je lah kan, air susah, ya ambil lah wuduk, lebihkan sikit sampai ke atas sampai lengan pun tak apa, tak ada masalah pun. Masalahnya nak sapu ni sikit betul-betul sampai siku je dia sapu. Lebih kalau tak ada masalah. Sebab apa? Air banyak tu, air buka sentiasa, air terbuka je. Air tu lebih banyak buang daripada yang kita guna. Patut kita memanfaatkan. Kita ni salah tempat, kita buang banyak daripada yang kita guna. Sebab tu kita sepatutnya kalau dekat Yaumul Qiyamah besok, orang Malaysia yang senang dia kenali. Sebab apa? Air banyak kan. Ambil wuduk pun sama juga, ambil bahagian kepala, ambil sikit. Syafi'i kata 3 helai rambut pun cukup. Dia ambil yang tu je. Padahal sunnah dia satu kepala. Ustaz lepas tu susah, ustaz basah, kopiah-kopiah pun basah. Nak pergi basahkan macam orang mandi buat apa? Dia suruh sapu ke mana? Itu kaedah. Dia suruh sapu, dia ambil air pun toipik kan. Basah lah. Dia suruh sapu, ratakan saja. Itu kaedah. Ambil wuduk pun kena belajar. Saya nak tegur satu. Kalau tuan-tuan dah alhamdulillah kat dalam ni mengaji kan, insya-Allah betul. Tapi ingat anak-anak kita, perhatikan mereka berwuduk. Terutamanya apa? Bahagian kaki. Macam orang sepak bola. Dekat air pahip tu kan. Begitu dia alunkan kaki dia. Woi, banyak macam tu. Kadang-kadang kan kita bila bertugas kat masjid kita tengok anak-anak muda kita ambil wuduk kan. Macam tendang bola sepak. Bola sepak pun kuat dah tendang. Ramai laju lagi. Dia 3 kali ulur kat paip. Kena gosok tuan-tuan, kena gosok. Meratakan air. Kita ni ambil wuduk meratakan air. Kalau guru saya dulu dia kata bila kita lepas ambil wuduk, ambil pembaris, tengok. Tolak dekat kulit kita ni kan. Tolak. Basah tak bawah? Kalau basah makna tepat wuduk masa dia gosok kan. Kalau setakat dia lalukan air, bila tolak dengan pembaris kan, tolak dengan satu benda yang tajam, dia apa? Tak nampak benda dia putih. Nampak memutih, itu makna wuduk tak kena. Air tak kena, tak merata. Hati-hati kena sapu. Kena sapu. Macam tayamum kan. Tayamum kaedah dia apa? Okay, bila lepas dia dah tepuk tu kan, dia mengatakan air ni. Dia tak angkat tangan kan? Gitu. Kalau orang nak pergi umrah dia macam tu juga, dia pakai spray, dia tembak. Tangan ni tadi sebab dia bersihkan tangan dulu. Tembak tangan dia dulu, bersihkan. Lepas tu dia tembak kat kawasan tangan ni, lepas tu dia ratakan. Jangan angkat tangan ni, supaya tak rosak wuduk ini kan. Itu kaedah. Ni kita rosak sekali boleh. Nanti bab fiqh pula kan. Itu maknanya kaedah kita yang sebenar. Mana apa juga kita mulakan dengan ilmu. Sebab saya kata bila kita belajar ni, apa juga bila kita jumpa majlis ilmu, ada kesempatan kita duduk mendengar, silakan duduk mendengar. Tak kira, jangan pandang siapa yang berbicara, siapa yang bercakap. Jangan cari yang glamour, cari glamour je. Oh, ustaz ni bagus. Ustaz ni penuh. Ustaz yang glamour tu kan, penuh masjid, penuh sampai suruh apa ni, kalau tempat letak kasut orang duduk. Tapi yang tak, pada di sumber ilmu tak kira lah daripada siapa. Kata Mujahid, hikmah itu ialah Al-Quran dan ilmu dan fiqh dan daripada muqatil, dan bahawasanya hikmah itu ditafsir akan dia pada Al-Quran dengan 4 wajah. Yang pertama apa? Maknanya hikmah yang disebutkan sebenarnya ilmu hikmah ini daripada penafsiran Al-Quran dan ilmu fiqh daripada muqatil. Maknanya orang yang sama ada hukum fiqh yang membatalkan sahkan suatu hukum, bahawasanya hikmah itu ditafsir ia akan dia daripada Al-Quran dengan 4 wajah. Pertama, pengajaran Al-Quran, dia ibrah daripada kisah-kisah dalam Al-Quran, dan yang pelik-pelik daripada rahsianya. Rahsia apa? Al-Quran dengan ilmu, dan ilmu dan faham, dan nubuwah dan sebab kenabian. Ini daripada hikmah. Nubuwah ni termasuklah pada hadis dan sebagainya, semua yang kena faham. Pengajaran Al-Quran dan sebagainya kan. Kadang-kadang orang menggunakan Al-Quran untuk kepentingan diri. Untuk kepentingan diri. Saya pernah tanya orang travel kan. Kita ni masuk dalam travel banyak. Dan dia kata apa? Kata apakah hukum orang travel, musafir untuk makan angin? Dia kata apa maksud makan angin? Orang pergi berjalan, apa hukum dia? Haruslah. Hukum secara hukum fiqh adalah harus. Selagi tidak menyalahi syarak, dia jadi harus. Kalau dia musafir kerana apa? Kerana satu benda yang haram, dia jadi haram lah.
Dia musafir ke Kuala Lumpur. Tujuan untuk apa? Tengok konsert. Haram, benda haram lah. Kalau tujuannya apa? Sebab apa? Contohnya apa? Ada orang hebat datang kan. Seorang pendakwah yang hebat luar negara yang datang. Itu maknanya dia dapat pahala. Tapi kalau ada tujuan untuk berjalan je makan angin. Nak macam mana? Apa hukum? Harus. Tapi dia ambil juga ayat daripada ayat Al-Quran. Fantashiru fil ard. Fantashiru fil ard. Kalau melatalah kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tujuan apa? Untuk mengambil ibrah daripada kisah-kisah yang terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu. Contohnya lah kan, orang masuk pergi kepada Jordan kan, musafir ke Jordan. Apa dia dapat? Dia akan pergi ke sana, pertama dia akan dapat lihat Ashabul Kahfi, gua Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua dia boleh dapat apa? Lihat Bahrul Mait. Kan? Jadi apa kisah daripada itu? Kisahnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala pada umat terdahulu kerana apa? Melanggar perintah Allah dan membuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala apa? Terbalikkan muka bumi. Benarkah ia berlaku? Benar. Itu masa ni kita saksikan kebenaran kisah di dalam Al-Quran dan kepada umat-umat yang terdahulu, kemurkaan Allah kepada umat terdahulu, dan ambil ibrah daripada kisah itu supaya apa? Tidak terjadi kepada kita. Maka kita ikutlah amar ma'ruf nahi mungkar, buat perkara-perkara yang baik dan mencegah daripada kemungkaran. Sebab tu kita ni jangan hidup selesa. Kita ni jangan hidup selesa. Apa maksud hidup selesa? Kita dah datang mengaji dah ni, kita dah mengajar, kita dah datang mengaji, kita dah pergi semayang kat surau, kita dah semayang jemaah tadi, kita kata wajib, dan semua kita dah buat. Tapi kita lupa benda tu amal ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kita membuat kebaikan dan dalam masa yang sama kita kena apa dia? Mencegah kemungkaran. Kita tak boleh duduk diam. Iza zahir fasadu wa sakatal alim fa alaihi la'natullah. Apabila zahirnya kebatilan, zahirnya kemaksiatan, wa sakatal alim, kemudian diam orang alim, fa alaihi la'natullah, atas mereka itu laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang. Kita menuntut ilmu dah bagus dah, alhamdulillah. Ilmu kelebihan dalam menuntut ilmu. Tapi ingat, apabila kita dah berilmu, kita tak boleh duduk diam. Kita kena sampaikan. Rasulullah pesan, balighul ani walau ayat. Sampaikan dengan berbagai-bagai cara lah. Rasulullah kata, sampaikan walaupun satu ayat. Apa dengan berbagai cara? Maksudnya mencegah mereka daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak orang buat maksiat, kena tegah. Dan dengan apa? Pertama, bil lisan. Rasulullah kata apa? Dengan apa? Dengan kekuatan, dengan kuasa yang ada. Yang kedua dengan lisan. Ketiga dengan apa? Fabi qalbi, dengan hati. Wa dhaful iman, itu yang selemah-lemah iman. Tapi kena buat lah. Jangan redha pula. Pertama kena cegah. Kalau ada kuasa, kena cegah dengan kuasa. Macam kata ada perkara-perkara maksiat, laporkan kepada apa? Kepada pihak yang berkuasa, biar dia ambil tindakan. Tahu ada buat maksiat dekat apa semua kan, laporkan. Yang kedua apa? Yang kedua tak boleh dengan kuasa, tak berkuasa nak buat. Saya tak ada kuasa, laporkanlah, gunakan lisan untuk laporkan ataupun nasihat. Kalau kita kenal ke, dermaga dan sebagainya, nasihatkan dia. Kau tak patut buat macam ni, gini. Ke hukum dari segi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa murka Allah Taala datang, bukan kau je kena, dengan aku sekali. Itu kasar bunyi dia kan. Orang Melaka, aku je lah. Dengan awak, dengan saya sekali. Tengok apa yang berlaku sekarang kan? Bukan hanya orang yang berbuat maksiat je yang kena, dengan kita semua sama kena. Sebab apa? Kita diam. Kita dah hidup kat Malaysia ni, agak-agak kat Malaysia ni, masyarakat majmuk. Kita berbangga jadi masyarakat majmuk, berbilang bangsa, bilang kaum kan. Sepatutnya kalau ikutkan dekat Malaysia ni, kita ni boleh dikatakan 70 hingga 80% sepatutnya dah Islam. Sekarang kita berapa? 50-50, 50-50. Sebab apa? Sebab kita tidur. Ustaz cakap, Ustaz sendiri kan? Kita tidur. Kita dah sepanjang umur ni, dah 50 tahun, 60 tahun kita hidup. Ambil lah muda sikit, 40 tahun kita hidup. Berapa orang dah kita Islam kan? Dekat Malaysia ni kan, itu jangan pergi luar negara. Jangan fikir orang asli yang dalam sebelah-sebelah kita ni.
Berapa ramai yang kita pernah ceritakan tentang agama Islam, keunikan Islam, keelokan Islam, dan mengajak mereka, walaupun sekali mengajak mereka untuk masuk Islam. Berapa banyak? Berapa pernah ataupun belum? Ramai yang kalau kita tanya, tak pernah langsung Ustaz. Sebab apa? Sebab saya rasa saya pun belum sempurna Islam. Sebab apa? Sebab kesilapan kita sendiri. Tak jauh tajuk sikit kan. Kesilapan kita sendiri apa? Sebab kita mendabik dada apabila kita lahir sebagai seorang Islam. Itu kelebihan, bonus bagi kita. Kita lahir, kita jadi otomatis Islam. Ada orang Melayu yang kat sini keluar umur 7 tahun ke 5 tahun ke, mak ayah dah ajar mengucap. Tak ada. Mengajar kat sekolah dia tak kata ni tujuan untuk apa, untuk masuk Islam, tak ada kan. Itu yang kita nak ada. Kita Islam, aku Islam dah gini-gini. Tanya apa kelebihan puasa, tanya hikmah puasa, tanya kelebihan semayang. Kadang-kadang puasa pun tidak, semayang pun tidak. Tapi menambil dari Islam. Nama Arab kan. Tak maaf kalau saya sebut nama tu ada dekat sini. Nama Arab apa dia? Syarul Bariyah. Nama saya dalam Al-Quran Ustaz. Buka dengan Al-Quran. Ada nama Syarul Bariyah? Kalau ada, tak ada. Kalau ada minta maaf. Kalau ada, jangan pakai nama tu. Syarul maknanya seburuk-buruk, khairul yang baik. Dan surah apa? Lam yakun itu ayat surah apa? Lam yakun Abainah. Kan? Allazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu ada seburuk-buruk kelakuan, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk umat. Khairul bariyah yang kita tak sampai. Allazina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ustaz, khairul bariyah tu tak sedap macam nama lelaki. Tapi itu yang betul. Syarul tu nampak lembut, tapi itulah keganasan. Kan? Sebab apa? Sebab dia rasa nama Arab tu dah okey lah. Tapi bendanya tak tepat. Kan? Jadi kena tahu juga. Lepas tu nama pun jangan panjang-panjang, penat kita nak menikahkan pun susah. Saya nak mati pun susah. Baru ni ada orang post nama berjela. Macam mana nak sebut tu? Habis orang tanya saya, Ustaz, kalau agak-agak saya nak nikahkan orang macam ni, macam mana? Yang nikah kena sebut lah. Baca lah nama dia. Nak jawab macam ni Ustaz, takut 10 kali pun tak selesai. Tak selesai, jawablah dengan satu perkataan. Apa dia? Saya terima nikah seperti nama yang tersebut. Habis nak sebut macam ni kalau dah 10 kali salah. Kecuali dia mungkin nak jadi suami yang soleh kan. Jadi hafal siap-siap dulu. Saya tengok nama tu pun, ini saya kata ini kalau nak nikah pun susah, nak mati pun susah. Kita buat talqin kan. Nak sebut nama dia tu. Susah sangat kan. Sebutlah saudaraku itu, rasa nak sebut nama dia. Jaga hati-hati Maknanya kena apa? Untuk ilmu tu dengan betul. Pengajaran daripada Al-Quran, banyak kita boleh ambil pengajaran daripada Al-Quran, asal kejadian manusia dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang pelik daripadanya dan rahsia-rahsia daripadanya. Pelik dalam Al-Quran, pelik bagi manusia. Hairan bagi manusia. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada benda yang mustahil dan tidak ada benda yang pelik. Kan? Allah Ta'ala jadikan manusia dari berbagai cara. Kira? Kita ingat kita dah hebat ni, sains kita jadi manusia dijadikan daripada percampuran air mani. Kan nampak situ je. Cuba kita lihat balik kejadian asal manusia. Yang pertama daripada apa? Tanah. Yang kedua tulang. Yang ketiga daripada angin, itu ditiupkan ruh kan, pernah daripada angin. Yang keempat barulah datang daripada yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, kan, min ma'in, daripada mak, daripada air. Yakhruju yang keluar daripada, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, daripada tuang sulbi, lelaki, kepada perempuan, pada bahagian dada perempuan. Itu jadi tumbuhan, itulah jadinya manusia. Mana ada banyak peringkat kan. So ada yang pelik, tak ada yang pelik. Semua tu bagi manusia adalah pelik. Pelik mana pula kepal tanah jadi manusia.
Boleh buat. Kita pegal tengok. Dia ambil tanah kat luar tu. Kepal jadi batu. Kan? Jadi apa? Jadi sekarang jadi apa? Lambu. Kan itu yang kita boleh buat pun. Tak hidup. Ambil tulang yang dah sedia ada tu, siap rangka, siap kepala, siap apa tu, tulang tu kumpulkan. Tengok boleh jadi, boleh hidup. Tak boleh hidup. Pelik bagi manusia, memang pelik sangat. Apa lagi benda yang tak nampak, tiba-tiba perempuan yang tidak ada pasangan tiba-tiba hamil, tiba-tiba mengandung. Pelik tak? Pelik. Bagi kita semua pelik. Air yang sedikit, kan, kita masukkan kepada rahim perempuan, tiba-tiba membesar. Pelik tak? Pelik, semua pelik. Bagi manusia, bagi kita makhluk, semua pelik. Tak ada yang tak pelik. Kita ni bercakap ni pelik. Ada orang ada mulut, ada lidah, tapi tak boleh bersuara. Pelik tak pelik? Semua ikut sifat. Doktor check lah, okey semua. Okey, kita kata memang ustaz, pasangan kalau bernikah je dia akan apa? Dia akan dapat anak. Ada juga pasangan yang bernikah tapi tak dapat anak. Check dengan doktor, check semua cukup sifat. Sampai doktor cakap, buat depan ni. Sampai tahap macam tu. Saya pernah dengar orang cakap, ustaz gila doktor ni. Padahal doktor nak tengok cara kita betul tak betul. Itu kedoktoran kan. Sampai tahap macam tu. Tapi maknanya apa? Itu fikiran secara makhluk, secara manusia. Tapi secara Allah, kun fayakun, kata jadilah. Dengan apa? Bila kebosanan Nabi Allah Adam alaihi salam, ada berikan teman dia, seorang perempuan iaitu nama dia Hawa, yang dijadikan daripada tulang. Dia bangun tidur je, sedar-sedar tengok sebelah dia ada pasangan. Kan? Kita kalau bangun tidur sedar-sedar ada sebelah, macam mana? Lari. Ini bukan makhluk, bukan orang ni kan. Maknanya ibrah daripada banyak cerita. Kalau kita duduk rajin membaca Al-Quran, rajin baca tafsir, pergi apa, mendengar tafsir Al-Quran dan sebagainya, pasti akan dapat ilmu. Tapi sepatutnya memang tu dua perkara yang kita kena belajar sungguh-sungguh. Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran tu petunjuk bagi kita, Al-Hadis menjadi apa? Menjadi guideline kehidupan kita seharian, beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu yang kita tak buat. Kita mendabik dada orang Islam. Kita sebagai orang Islam, aku Islam, apa pun aku akan tetap dengan Islam. Cakap je. Tapi bila datang dugaan dan ujian, akhirnya kita kalah. Ingat, kita ada 3 ujian. Pertama dengan orang yang apa? Orang yang sesat. Pertama daripada golongan orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Yang kedua, golongan apa? Golongan yang sesat. Yang ketiga, golongan apa? Golongan yang musyrik. Bukan mursyid bagus. Musyrik, yang mensyirikkan Allah SWT. Kita ingat ni 3 golongan. 3 golongan ni semua tidak redha dengan kita. Semua tidak redha dengan Islam. Yang ni daripada awal dia tidak redha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi umat akhir zaman. Sebab dia kata bukan daripada bangsa dia. Dan bangsa ni bangsa yang paling lorat orang Melaka kata. Paling lorat. Bertanya macam-macam tapi tak pernah nak akur. Hatta sampai minta Allah SWT tunjukkan diri ni, wajah Allah tunjukkan. Taklah buktikan kekuasaan dia pun dia tak akur, dia tidak juga ikut. Kerja dia banyak bercakap dan membangkang, kerja tak buat. Siapa dia? Golongan Bani Israel. Sebenarnya golongan Bani Israel pun terpecah juga. Ini golongan apa yang dipanggil sebagai Yahudi. Dia tak pernah redha dengan kita. Golongan yang kedua apa? Golongan yang dikenali sebagai Nasara. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya 2 golongan ini dihindarkan daripada kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan golongan, jauhkan kami daripada golongan yang ni, yang kau murkai, dan golongan yang sesat. Ini golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat ni. Sebab apa? Dia menduakan Tuhan. Dia tidak mensyirik, dia tahu Allah. Sebab dia bukan golongan dinamakan sebagai musyrikin, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Letak lagi apa? Ada anak Tuhan. Dia ada anak Tuhan. Tuhan ada isteri pula. Yang jadi isteri dia sebab apa? Tuhan kahwin dengan Maryam. Sebab tu dimasukkan anak. Kemudian datang pula. Dah kalau Tuhan mau beranak, Tuhan ni beranak, ini bukan, dia lemah lah. Maknanya dia tak ada kuasa. Sedangkan Tuhan
Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Kuasa. Kalau dia perlukan tempat untuk dia dikandung, makna dia lemah. Lepas tu dia kata lam yalid walam yulad. Dengan kul huwallah pun cukup dah, kita keimanan kita cukup. Kalau kita faham. Kita kata kena menuntut, kena mengaji. Kena bila ada orang bercakap tentang ilmu, jangan lari. Sila duduk, jangan lari. Duduk tengah tu. Bukan lama sangat menuntut ilmu, 40 minit je. Kat sini je saya lajak 1 jam. Kalau mengaji dulu, masa kami belajar dulu, Tok Guru kata kalau mengajar dah sekejap, kadang-kadang Tok Guru baca satu bab je, lepas tu dah 40 minit dia tutup kitab. Memang takkan lebih. Sebab apa? Sebab itulah kemampuan otak kita. Ni dah melayang ni. Dah ingat tempat lain ni kan. Dah ingat nak balik, dah ingat apa kan. Maknanya tazimkan ilmu. Jangan kata oh itu benda mudah, benda senang kan. Tapi sebenarnya banyak yang kita tak tahu. Macam ni lah kita belajar beberapa bab ini, cuma satu bab pun belum pasti kita faham. Jadi kita kena ulang. Macam orang menghafal kitab Al-Quran dan sebagainya, dia kena ulang banyak kali baru dia dah datang ilmu. Dan untuk dijazamkan, kalau masalah kadar sallallahu alaihi wasallam, dan adalah disuruhkan yang demikian itu pada tiap-tiap kalinya jika mendengar ia akan masalah yang satu, dan kalimat yang satu itu 1000 kali sekalipun. Nampak dia kata apa? Walaupun dengar benda yang masalah yang sama je, tapi dengarlah masalah yang sama, walaupun masalah yang sama, bila dengar 1000 kali pun tak apa. Sebab apa? Biar dia betul-betul jazam masalah tu dengan kita kan. Lepas tu saya kadang-kadang selalu tegur sahabat-sahabat kalau balik daripada Timur Tengah. Kadang-kadang sahabat-sahabat rasa ni dah hebat. Memang sahabat-sahabat saya balik Timur Tengah hebat-hebat belaka. Tapi saya kata balik jangan lupa masih lagi ruangkan satu waktu untuk kita sendiri menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab kita jangan letak diri kita sentiasa di atas, letak diri kita di bawah. Bila kita mengajar, kita rasa kita hebat. Nah, macam orang jadi imam kan, dia rasa dia hebat. Sebenarnya tak. Orang jadi imam ni dia macam orang mati. Orang mati duduk belakang ke depan? Depan. Macam mayat kan, mayat ke depan. Tak ada apa dia nilai dia. Macam mayat je, sebab dia kat depan. Begitu juga kita bercakap ni, sebenarnya apa yang kita cakap tadi ni, benda yang jadi ke depan, semuanya kena kat kita. Jangan suruh yang bercakap ni hebat. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Sebab semua yang kita bercakap tu hasil daripada apa? Yang kita lalui. Sebahagian yang kita lalui dan sedang kita lalui. Yang kita dah lepas, dah lepas, esok mati baru lepas. Dan dah mati esok baru lepas. Itulah penamat kita. Selagi kita belum mati, selagi itu kita melalui semua ujian-ujian ni. Ujian sombong, ujian takabur, ujian apa lagi? Ujian riak. Ujian kita rasa kita tinggi diri dan sebagainya. Semua sentiasa ada. Akan ada detik yang kata kita rasa kita hebat. Kan? Apa kita dia depan, ustaz tu tak apa, dia warak, ayah warak. Dalam pada warak tu dia permainan syaitan tu ada. Sebab dia kata kadang-kadang para wali dah sampai makam tinggi. Kan, kalau ilmu sufi kan. Tapi dia masa kalau orang nak naik tangga ni dia tinggi, kalau dia jatuh lebih teruk daripada orang bawah. Kena ingat ni konsep dia kan. Kita dah naik tangga, naik tangga dia sampai tinggi ni. Ini kalau jatuh lagi teruk. Lepas tu kadang kesesatan dia berlaku di mana-mana dan bila-bila. Jadi kita jangan apa? Jangan takabur. Kan Tuhan Nabi gambaran dah dalam kisah iblis. Kan? Aba wastakbara. Dia tidak syirik, tidak mensyirikkan Allah SWT. Dia ingkar je. Dia mensyirikkan Allah? Tidak. Sebab dia lagi baik. Sebab apa? Dia tak nak sujud pada makhluk. Kehebatan dia. Tapi dia lupa yang tu adalah arahan Allah. Dia lupa tu. Dia langgar perintah. Padahal dia seolah-olah menunjukkan kebaikannya. Sebab dia orang hebat. Dia ada ilmu. Kenapa aku nak sujud dengan Adam? Adam tu makhluk. Kenapa aku nak hormat dekat dia? Dalam masa yang sama, takabur. Aba wastakbara. Dia engkar. Dia tak nak sujud. Kenapa? Kena takabur dia. Bukan kenapa? Sepatutnya dia kena sujud. Sebab datang arahan daripada Allah. Tengok sahabat Nabi SAW. Kenapa dia kejut Hajarul Aswad? Sahabat ni orang iman yang hebat. Tapi kerana Rasulullah buat, dia kejut Hajarul Aswad. Dia ikut apa? Orang yang mengajar.
Sebab apa? Sebab tu sunnah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat dia, daripada Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Allah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kucuk Hajatul Aswad baru sahabat buat. Saidina Umar kata apa? Kalau bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kucuk kau, aku tak nak kucuk kau. Sebab tak tahu kau batu. Sama dengan kita, ada seorang sahabat dia kata, "Ustaz, saya tak ada niat langsung dan tak berminat untuk pergi haji dan umrah." Kerana apa saya kata? Kerana kita hari ini kita kata kita kata orang menyembah berhala gini. Tapi kenapa pula kita duk sembah batu? Pening nak jawab. Pernah terfikir tak? Kalau pernah terfikir, cari jawapan. Sama konsep dia yang tadi. Bukan dia kena disembah Nabi Allah Adam tu kerana dia Tuhan, tidak. Tapi kerana arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkiblatkan Kaabah kerana apa? Masjidil Haram kerana apa? Kerana arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Pusingkan kita punya kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Dan apabila kita berada di Masjidil Haram, center dia adalah Kaabah. Siapa yang buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat. Kan Rasulullah kata apa? Salli kama ra'aitumuni usalli. Kau sembahyanglah bagaimana aku sembahyang. Aku sembahyang di depan Kaabah, berhadapan Kaabah. Sahabat yang keliling ni semua berhadapan dengan Rasulullah. Maknanya center dia adalah Kaabah. Kita ikut siapa? Itu kita kena faham. Sebab tu kita ada Al-Quran, ada hadis. Dua-dua jangan kita pisahkan. Jangan nak tunjuk terror, kita ikut Al-Quran saja, hadis tak payah. Buat siapa? Tengok berapa besar Allah Ta'ala mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam selawat je cukup. Kan? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala menunjukkan dulu pengajaran kepada kita, Allah dan para malaikat yang berselawat ke atas Nabi. Walaupun bentuk dia lain, bentuk dia rahmat dan sebagainya, tapi kemudian Allah Ta'ala arahkan kepada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ingat, mana arahan Allah itu yang kita patuh. Sebab tu kita berselawat ke atas Nabi, mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong. Ni cerita orang kejap-kejap selawat. Baguslah nak selawat tu mana pun. Selawat yang Rasulullah ajar, Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Kita mentakzimkan Rasulullah sebab kita ni kerdil sangat. Kalau Rasulullah tak ajar kita tentang agama Islam, kita tak tahu, kita tambahkan Sayyidina, Tuan. Kalau bos kita boleh panggil bos, Tuan. Kenapa Rasulullah kita tak boleh takzimkan? Orang yang cukup hebat, yang Allah SWT pun mentakzimkan dia. Kenapa? Kan? Kenapa tak boleh? Kita tambah Sayyidina Muhammad. Kemudian kita buat pujian-pujian yang berbentuk qasidah dan sebagainya, mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak masalah pun. Kita benda-benda tu kita petikai kan, buat apa? Kan? Habis orang takzimkan awak boleh pula. Kan? Saya Bu Samaha. Asyikh. Boleh pula. Jangan panggil saya nama ni. Ayah saya dah bagi saya nama Hisham. Panggil saya Hisham ni. Tak payah saya panggil saya Ustaz. Tak payah panggil saya apa? Syekh. Tak payah panggil saya apa-apa pun lah. Kenapa tak cakap macam tu? Cakaplah umum. Saya benda hari ni buat pengumuman supaya jangan ditakzimkan saya, sebab saya tak layak untuk ditakzim. Rasulullah cukup selawat ke atas dia, Allahumma salli ala Muhammad. Ini bukan geram ni beritahu. Kan? Jadi kita cakap tu jangan kita cakap pada sebelah pihak, tapi kita pandang pada diri kita. Benda yang perlu dan tak perlu yang kita lakukan. Habis. Dan dikatakan, balik pada kita sikit lagi. Dan dikatakan siapa yang tidak adalah membesarkannya kemudian daripada 1000 kali itu seperti membesarnya pada kali yang pertama, maka bukan itu ia ahli ilmu lagi, kerana bahawasanya ilmu itu dibesarkan ia dan dimuliakan ia daripada dia pada sekalian kelakuan-kelakuan dan sekalian waktu-waktu. Tiada ada berlebih kurang dia antara satu waktu dan waktu yang sama, satu waktu yang lain. Okay, apa maksud dia? Siapa yang pada mendengar ilmu itu tidak membesarkan ilmu itu, dia bukan ahli ilmu. Dia nampak orang mengajar, dia buat tak tahu. Kalau dah tahu ilmu dia bercakap lah, dia apalah, dia buat tak indah. Itu maknanya kita kena rasakan pada diri kita, kita kena buat pada diri kita. Apabila kita mendengar majlis ilmu itu, melihat majlis ilmu itu, walaupun itu dah 10 kali dah benda yang sama. Contohnya kita buat kursus umrah, contohnya kadang-kadang orang tengok kursus umrah macam ni juga, usul haji macam ni juga, tak ada apa pun. Walaupun mungkin itu dah 10 kali kita dengar, ataupun bulan Ramadan, kan,
Bila Ramadannya cerita benda yang sama je. Batal dia lah, kelebihan Ramadan lah, itu qadar lah. Dah malas nak dengar kadang-kadang fikir macam tu. Jangan, kita kena letak apa, itu seolah-olah macam pertama kali kita dengar. Kita kena menghormati, mentazimkan ilmu itu seolah-olah macam pertama kali kita dengar. Sikap kena ada macam tu. Jadi barulah ilmu itu datang keberkatan. Kita dalam kehidupan kita paling penting adalah keberkatan dalam ilmu. Kalau tak ada rasa macam tu, maknanya hati kita tidak ta'zim, tidak membesarkan ilmu. Maka sesiapa yang tafsir ia pada membesarnya, bukan tafsir ni, taksir, bukan tafsir. Tengok pada yang tu. Taksir maknanya bercanggah ataupun tidak ada sifat untuk membesarkannya pada setengah-setengah daripada ketika dan tiada, bukan tafsir. Taksir. Kau kan? Ya, kita jawi, tengok kita jawi. Bukan tafsir, taksir. Maknanya engkar. Ia pada membesarnya pada setengah-tengah daripada ketika dan tiada membesar, ia akan sehabis-habis membesarkan, maka ia bukan daripada ahli ilmu. Mana kena ta'zimkan ilmu ataupun majlis ilmu, kerana bahawasanya mereka yang mendapat ia akan kesedapan ilmu dan mengetahui akan kadarnya dan martabatnya, dan saya tiada kuasa ia bahawa tiada membesar ia akan ianya. Maknanya apa? Bila kita dapat dengan majlis ilmu itu, kita sentiasa mentakzimkan. Kalau tak ada rasa, kita kena semak diri kita balik. Itu kena semak diri kita. Kalau kita rasa jumpa majlis ilmu, kita tak rasa pun majlis ilmu tu macam bagus, punya hebat. Sebab apa? Sebab apa? Kita tengok pada diri kita akan kelemahan kita sendiri. Mungkin ada yang tak sempurna pada diri kita. Tak ada sempurna maksudnya apa? Kita tak ada cinta pada ilmu pun. Kita datang majlis ilmu kerana apa? Kerana nak nama, kerana nak sebut, kerana nak orang tengok. Oh, aku dah tengok dulu dalam YouTube. Betul lah kau ada kat situ. Kena tengok majlis tilawah kan. Ada sekali saya masuk majlis tilawah kerana ada rombongan yang ikut. Saya kebetulan kamera betul-betul kat kita. Dalam kejapannya 10 WhatsApp masuk. Ustaz dekat sana. Sibuk betul kan. Maknanya bukan kerana kita nak berada di depan TV, kerana kita nak menghayati Al-Quran. Tapi dia jadi macam tu lah. Begitu juga orang datang majlis ilmu, kita bukan nak cari nama, bukan nak cari pangkat, nak cari apa, kita nak cari adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita membesarkan akan ilmu. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam takzimkan ilmu, dan itulah keberkatan dalam majlis ilmu. Dan dengan kita mentakzimkan ilmu dia, di antaranya sumber ilmu akan datang kepada kita. Bukan kata kerana kita banyak mentelaah ke apa, sebab kalau tak ada keberkatan daripadanya, tidak akan menjadi apa pun pada kita. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kita dengan memberikan kita kemudahan dan keringanan hati dan juga jasmani kita untuk datang ke majlis ilmu. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ingat kebesaran menghormati teman, memuliakan teman, dan juga selalu menghormati ilmu. Itu adalah jalan-jalan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuka soalan kalau ada. Kalau tak ada soalan, kita tutup. Boleh balik masak. Hari ni pun rasa macam nak cepat sikit, sebab apa? Nak persiapan lagi ni. Petang lepas asar, doakan saya, insya-Allah. Lepas asar saya bergerak flight pukul 2, tapi saya bergerak awal supaya kita tak tahu apa SOP yang sekarang ni untuk haji dan umrah. Jadi saya sebenarnya pun sepatutnya bergerak pada 10, tapi oleh kerana dah dihalang sedap kataannya. Jadi maknanya ada SOP yang menyebabkan 8 hari bulan dah tak boleh terbang. Kita cuba buat percepatkan. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah SWT, insya-Allah. Kita cepatkan pada tarikh esok lah, 7 sebelum 8, tadi sebelum 8. Jadi alhamdulillah, insya-Allah mungkin kita akan berangkat lah pada pagi esok pukul 2.30 pagi. Jadi doakanlah dalam keadaan sekarang, dan doakan juga supaya balik esok dipermudahkan urusan kan. Kalau dia bayar 200 benar ke? Minggu depan kelas apa? Kelas lain. Minggu depan kita 2 minggu sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi berkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada, saya tutup dengan doa atas firman Rasul.